start dengan reading short texts, ya, di mana setiap soalan ini dia ada media, apa-apa jenis media pula, macam-macam jenis media, dan jawapan kamu bergantung kepada media tu lah. Cikgu nak tarik perhatian student kepada perkataan best. Dia kata best answer. Dia tak kata correct answer. Dia kata best answer. Maksudnya dekat situ, apabila arahan dia tulis best, apabila arahan dia tak tulis correct, maka kemungkinan besar dalam jawapan itu ada lebih daripada satu jawapan yang betul. Ya? Jadi, apabila kamu nampak arahan itu tulis best, bukannya dia tulis correct, dia tulis best, maka pastikan kamu baca satu-satu. Pastikan kamu, walaupun kamu rasa A itu betul, tengok juga tengok juga B, C ataupun D kalau ada. Okay? Jadi cara menjawab dia, jom kita tengok. Okay, first kali baca dia punya teks dia. What's the right business for you? Tired of working for others? Do you want to work for yourself? Do you want to own a business? It's an important decision and a life-changing one. You need to have a plan. You need to know a couple of things and avoid being misled. Consult Miss Betty Lim, who will pose questions and guide you to choosing the business that you want to be in for the long term. Okay, jadi ini ialah satu iklan untuk seorang konsultan, ya, untuk seorang konsultan. Konsultan ni maksudnya macam penasihat lah. Ya, ni ialah iklan untuk seorang penasihat, ya, namanya Cik Betty Lim, ya, Miss Betty Lim, konsultan. Jadi arahan ada punya question dia katanya, hiring Miss Betty as a consultant, ya, apabila kamu mengupah Cik Betty sebagai seorang penasihat, apa yang kamu akan dapat? A, help you to minimize expenses. Minimize ni maksudnya mengurangkanlah, meminimalkan. Tetapi expenses, apa maksud expenses, kelas? What is expenses? Apabila dia kata expenses, maksudnya apa? Kelas, ada idea tak? Mengembang ke macam ni? To expand, perkembangan. Expense ni maksudnya cost. Boleh juga cost, tapi kalau nak tepat lagi, expense ini apa dia? Ulang balik? Perbelanjaan. Ya, perbelanjaan, ya, maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris dia kita boleh kata cost of operation, ya. Cost of operation. Expenses ni maksudnya cost of operation. Maksudnya bukan cost saja je lah. Ya, bukannya harga-harga pembayaran saja, tak. Expenses ni maksudnya apabila kamu sedang menjalankan sesuatu ataupun melakukan sesuatu, pembayaran yang menuju kepada apa yang kamu tengah buat tu. Itu maksudnya expenses. Jadi Miss Betty will help you to minimize expenses, untuk mengurangkan pembayaran-pembayaran. Betul ke salah? A. Yes or no? Apabila kamu baca semua ni, ada tak ada cerita pasal expenses, pembelanjaan? Pembelanjaan. Cuba baca, ada tak dia tulis tentang pembelanjaan? Macam tak ada. Tak ada kan? Dia tak tulis tentang pembelanjaan langsung. Ya. Ya, dia tak tulis apa-apa pun tentang pembelanjaan. Jadi A ini salah. B, allow you to expand your current business. Expand ni maksudnya mengembangkan lah. Ya, mengembangkan perniagaan kamu sekarang ini. Perniagaan kamu yang ada sekarang ni, kamu kembangkan. Betul ke salah?
Betul. Kenapa kata betul? Mana bahagian yang support kata betul? Expand, mengembangkan. Ada tak ada cerita tentang mengembangkan, menambah baik, membesarkan? Ada tak? Tak ada. Kalau kamu perasan, dia punya wording dia ya, contohnya macam own a business. Dia tak kata own a larger business. Dia cuma kata own a business. Jadi ini ialah satu iklan untuk orang yang belum ada perniagaan dan dia mahu ada perniagaan. Ya, untuk orang yang belum ada perniagaan dan orang yang mahu ada perniagaan. Maksudnya dia belum ada perniagaan lagi. Jadi sebab dia belum ada perniagaan lagi, maka current business iaitu perniagaan sekarang salah. Sebab apa? Sebab iklan ni ialah untuk orang yang nak memulakan perniagaan. Macam mana kita tahu? Kita tengok own a business. Ya? Kalau orang itu sudah ada bisnes, kalau orang tu sudah ada perniagaan, maka kita tak kata dia want to own a business. Kita mungkin kata they want to enlarge their business, expand their business, ya, membesarkan perniagaan dia, ataupun they want to improve their business. Boleh, tetapi sebab dia kata own a business, maka current business ini salah. Okay, and then C help you to avoid common business mistakes. Ya, Miss Betty ini akan menolong kamu mengelakkan kesilapan-kesilapan perniagaan yang orang biasa buat. Jadi dekat sini bukti dia ialah avoid being misled. Ya, avoid. Nampak tak? Kataan yang sama kat situ, avoid. Sini pun ada avoid. Maka jawapan untuk nombor 1 ialah C. Jadi itulah cara dia kamu menjawab soalan jenis macam ini. Ya, tak cukup untuk kamu tengok, oh, kamu rasa A betul, okey, kamu pun terus jawab A, pergi ke soalan seterusnya. No. Ya, make sure kamu tahu kenapa kamu betul dan kamu boleh tunjuk mana bukti dia. Bukti dia yang betul yang ini. Alright. Boleh ya? Next. Question kat atas tu. Alright. Okay, ini ialah dialog ya, dialog daripada dua orang. Hi, what do you think of our new employee? Ya, apa pendapat kamu tentang employee, iaitu pekerja baru kami. I don't know much, but I can see he is as keen as a mustard. Saya tak tahu I don't know much ya. Saya orang yang menjawab tu kata saya tak tahu banyak benda tentang mungkin tentang perniagaan ni ke kan. But I can see he is as keen as a mustard. Keen as mustard. Keen, apa maksud keen? Keen, K-E-E-N. Cepat, student. Guna Google ke apa ke, beritahu apa maksud keen. Kejap Berminat. Yep. Kalau berminat kita boleh kata interested. Kalau berminat kita kata interested. Cuba cari maksud lain. Dia kalau berminat sahaja dia tak panggil keen. Dia panggil interested. Keen. Kalau kamu cari Google keen in Malay, dia keluar berminat Dia kalau guna Google Translate dia jadi berminat. Macam kawan, tengok kawan kamu Ikram, having or showing eagerness. Eager tu perkataan yang cikgu cari. Keen ini maksudnya berminat dan bersemangat. Itu beza dia.
Dia kalau kamu berminat, tapi kalau kamu berminat, tapi kamu tak buat apa-apa dengan rasa minat tu, sama je lah macam kamu tak minat. Itu maksudnya, itu kita interested. Kita interested tapi kita tak bergerak. Itu berminat. Tetapi kalau kita berminat, kemudian kita expand energy, kemudian kita bergerak supaya kita buat benda yang kita berminat itu, maka itu ialah keen. Ya? Jadi harapnya kamu boleh faham beza dia ya. Cikgu, kalau cikgu nak cakap dalam bahasa Melayu, cikgu kata berminat dan bersemangat terhadap sesuatu. Keen, berminat dan bersemangat terhadap sesuatu. Okey. Jadi sebab itulah kalau kita guna Google Translate, dia kata berminat. Tetapi kalau kita guna kalau macam Cambridge, dia kata sangat berminat. Kalau kalau My Kamus kata sangat suka, contohnya, nampak tak? Jadi tak cukup untuk setakat tengok Google Translate sahaja ya. Keen ini maksudnya dia berminat dan bersemangat terhadap sesuatu. Okay, now kita dah tahu dah apa maksud keen ini. And then really that's one of the reasons he was hired, I suppose. Ya ke? Agaknya sebab itulah dia diambil kerja ya. From the dialogue, we can conclude that the new employee is jadi daripada dialog ini kita boleh merumuskan bahawa pekerja baru itu dia ambitious, enthusiastic or hardworking. Jadi sebenarnya soalan ni dia cuma nak tahu yang antara tiga ni yang mana sama maksud dia dengan keen. Kan? Jadi yang mana satu? Cuba tengok. Apa maksud ambitious? Kita tengok salah satu. Apa maksud ambitious? What is ambitious? Kelas. What is ambitious? Jadi kalau ambition, dia cita-cita ya. Kalau ambitious ini maksudnya bercita-cita. Ambitious maksudnya bercita-cita. Hardworking ini kita tahulah ya, bekerja keras. Enthusiastic, apa maksud enthusiastic? Sekejap ya. Bersemangat. Okay. Enthusiastic ni maksudnya bersemangat apa? Bersemangat tinggi lah ya. Dia bersemangat tinggi. Okay, jadi antara A, B dengan C, yang mana satu paling dekat dengan maksud keen? Kelas. Ya, B ya. So the answer is B. Okay. Jadi soalan macam ni, macam mana kalau kita tak tahu apa maksud keen itu, macam mana kita nak jawab? Jawapan dia susah lah. Memang susah. Kan? Tak ada cara lain untuk kamu tahu maksud perkataan itu daripada kamu tahulah. Kamu belajar. B. Ya, jawapan dia adalah B. Very good. Okay, next. Apa ni? Which of the following statements is true? Ini ialah satu table daripada, okay. Jadi kalau kamu perasan, ada dua side dekat sini ya. Satu side ialah employer. Employer ni maksudnya orang yang akan
mengambil kerja lah kan. Employer ni ialah orang yang mengambil kerja, dan fresh graduate maksudnya orang yang baru graduate, baru habis dia punya pengajian tinggi. Okay. Fresh graduates believe that they are asking for a high salary. Employees want candidate choosing language. Employees prefer candidate who have good communication skills. Apa table ni sebenarnya? Empat 60, 56. Employer's opinion, fresh graduates opinion. Sekejap ya. Ini soalan nombor 3. Okay. Okay. Jadi ini ialah satu table yang di mana kenapa kenapa fresh graduate ini dia tidak dapat pekerjaan. Kenapa banyak fresh graduate tak dapat pekerjaan? Dia tak ada penerangan dekat situ. Ya, apa kata cikgu yang tulis penerangan itu? The table below shows the opinions on why fresh graduates are finding it difficult to get hired. Okay. Kalau kamu boleh tulis apa yang cikgu tulis ini dekat atas ni bagus. Jadi table ini menunjukkan opinions ataupun pendapat-pendapat mengapa fresh graduate, iaitu graduan-graduan yang baru habis dia punya pengajian tinggi dia, susah untuk mendapat kerja. Susah untuk mendapat kerja. Jadi 64% daripada, jadi dibahagikan kepada 2 pula, iaitu sini ialah orang yang hiring lah kan, orang yang nak mengambil kerja, dan ini orang yang hendak bekerja, baru keluar daripada universiti. Jadi 64% fikir mereka asking for unrealistic salary or benefits. Maksudnya dia nak gaji yang terlalu tinggi. 60% kata poor character, personality or attitude, dan seterusnya lah. And then fresh graduates kata sebab ada stiff competition, lacking of skills, etc. Okay, jadi which of the following statements is true? Okay. A. Fresh graduates believe they are asking for a high salary. Yang mana satu? Yang mana satu dia believe they are asking for high salary? Employer ke fresh graduate? Nampak tak? Yang mana satu dia tanya tentang salary? Baris mana yang cerita tentang salary? Baris 1 ni kan. Jadi cuma employer sahaja yang tanya yang fikir bahawa graduate ini dia meminta salary yang terlalu tinggi, unrealistic. Ya, jadi A salah sebab
A kata fresh graduates believe they are asking for a high salary, sedangkan dekat sini tak ada pun cerita tentang salary. So A salah. Oops. Alright. B, employers want candidates to be fluent in other languages. Other languages. Dekat mana, bahagian mana ditulis tentang other languages? Employer ke fresh graduate? Other languages. Ya, fresh graduate sahaja yang cerita tentang other languages. Ya. Jadi B pun salah. C, employers prefer candidates who have good communication skills. Ya, yang itu betul. Sebenarnya kedua-duanya pun nak communication skills kan. Tetapi jadi sebab kedua-duanya pun betul, maka employer dan fresh graduates rasa communication skills ini sangat penting. Okay, jadi C ialah betul. Jadi sebenarnya soalan ini tidak lengkap ya. Dia patutnya ada penerangan tentang table itu. Okay, next. Immediate vacancy. Civil engineer. Degree in civil engineering, minimum of 5 years of working experience, able to handle big electrical projects, good remuneration and fringe benefits. Interested candidates must apply online. Okay, apa maksud remuneration, kelas? Cuba guna Google Translate. Apa maksud remuneration? Itu ialah satu perkataan yang jarang kita dengar ya. Remuneration. Apa maksud dia? Kalau Google Translate tu dia simpan situ saraan. Okay, first kali cikgu nak tarik perhatian kamu kepada RE dekat depan tu, re ya. Kalau kamu perasan, kalau perkataan bahasa Inggeris yang ada re dekat depan tu, maksudnya dia ada semula. Contohnya macam replay kan? Replay kan maksudnya main semula. Betul tak? Redo, buat semula. Jadi remuneration maksud dia ialah dia ialah pembayaran semula, iaitu untuk betul lah, pembayaran semula. Okay, contohnya macam katalah kamu daripada katalah ada tak ibu bapa kamu yang kerja sebagai civil engineer ataupun kerja yang kena selalu pergi outstation? Ada tak? Ada tak? Mungkin sekarang ni kurang lah kan. Tapi kalau kerja yang selalu memerlukan kamu pergi ke tempat lain, tempat yang sangat jauh, maka biasanya kamu boleh minta balik tau duit yang kamu gunakan untuk contohnya macam petrol kereta, contohnya macam masa yang kamu gunakan untuk pergi ke tempat tu. Apa-apa sahaja pembayaran yang kamu buat untuk pergi ke tempat kerja kamu tu dan kamu balik, ya, biasanya kamu boleh dapat pembayaran semula. Itu maksudnya remuneration. And then fringe benefits ini maksudnya apa-apa benefit ni maksudnya apa benefit dalam bahasa Inggeris ya? Faedah, betul lah, faedah. Kalau benefit ni maksudnya faedah, fringe ini maksudnya faedah yang tidak berkaitan dengan kerja. Contohnya macam mungkin dia dapat dapat diskaun daripada company itu ke, ataupun mungkin dia dapat cuti yang lebih banyak, ataupun macam-macam lagi lah. Dia walaupun tak berkaitan dengan kerja tu, tetapi company tu bagi juga dekat dia sebab sangat memerlukan seorang civil engineer. Itu contohnya lah ya. Okay, itulah good remuneration and fringe benefits. Interested candidates must apply online. Okay, which of the following statements is true? A.
Fresh graduates are encouraged to apply. Yes or no, kelas A? Betul ke salah? Cepat. Yang ini cikgu nak student jawab. A tu betul ke salah? No. Kenapa no? Salah. Kenapa salah? Apa bukti kamu kata dia salah? Apa support kamu? Sebab dia nak yang fresh, maksudnya yang graduate yang baru lah. Yang statement tu kata minimum 5 years, maksudnya Iya, sebab dia kata minimum 5 years of working experience. Jadi kalau kamu baru sahaja keluar daripada universiti, ya, jadi susah untuk kamu ada minimum 5 years of working experience. Maksudnya dia nak orang yang berpengalaman bekerja dalam bidang itu. Nah, tak semestinya kamu mustahil, ya, tak semestinya mustahil. Ya, contohnya ada orang yang dia dah bekerja dulu, lepas tu baru dia pergi ke universiti. Banyak je orang macam tu. Tetapi sebab ada line ini, maka A salah. Okay, B. Candidates for this position must have a relevant degree. Yes or no? Relevant ni maksudnya berkaitan lah. Yes or no? macam yes. Kenapa yes? Sebab kat statement tu ada degree in civil engineering. Ya, sebab ada civil engineering dan position dia ialah civil engineer. Relevant lah kat situ kan. Okay, B, betul. C, the chosen candidate must work in the company for a minimum of 5 years. Yes or no? Jawab baca kelas. Kalau salah, salah lah. Apa? Bukannya nak kena ejek ke apa ke? No. Kalau salah. Okay, kenapa no? Haram je, tak apa. Sebab rasanya lah kan, sebabnya dia kena work at the company. Maksudnya dia kena kerja kat company tu. Tapi masalahnya dia nak, macam mana yang statement tu kata dia nak pengalaman bekerja. Tapi yang answer tu dia kata dia kena kerja kat company. Okay. Jadi walaupun dia kata ada keyword 5 years dekat situ dan ada keyword 5 years dekat sini, tetapi sebenarnya terangan. Dia tak tulis pun dekat dalam iklan ni mesti bekerja selama 5 tahun. Tak ada tulis pun dekat situ kena kerja selama berapa lama kan. Kan dia cuba kata kena ada degree, kena ada 5 years working experience and able to handle big electrical projects. Itu sahaja. Jadi dia tak cerita pun tentang must work in the company, tak ada. Kamu cuma jadi jawapan bukti kamu boleh kata bahawa dia dekat dalam nota, dekat dalam iklan itu dia tak mention tentang must work in the company. Jadi jawapan dia ialah B. Okey. Tak apa, jawab aja soalan, not a problem. Kalau kamu salah, salah lah. Bukannya ada orang nak sebab kata statement dia tak kata berapa lama. Okay, very good. Alright. Next question. Many of us spend a large part of our lives sitting at a desk, so it makes sense to ensure that we are in a conducive environment. A bad working environment not only affects our performance, but it can also affect our health problems, from back pain to repetitive strain injury. According to research in Britain, 2.2 million people a year suffer from illnesses caused by working conditions. But you can reduce the risks by improving your workstation. Okay. Jadi dia cerita tentang macam mana orang yang workstation dia sedentary, maksudnya orang yang sentiasa contohnya macam office work kan. Kalau kerja 8 jam duduk depan komputer dekat atas kerusi. Jadi benda ini boleh menyebabkan damage kepada badan kamu lah. Ya. Jadi soalan dia kata, why is it important to ensure that our working space is safe?
A, this is the place we earn money. B, we spend a large part of our time at work. And C, this is the place where we get sick most often. Okay. A, this is the place where we earn money. Yes or no? Ada tak dekat dalam seluruh passage ni dia cerita tentang duit? Tak ada ya, dia tak sebut tentang duit langsung. Jadi A salah. B, we spend a large part of our time at work. Yes or no? B, yes or no kelas? Yes. Yang bercakap tadi cikgu tak tangkap lah apa yang kamu cakap. Kamu cakap apa Yes ke? Okay, kenapa yes? Many of us. Ya, sebab first line tu kata many of us spend a large part of our lives sitting at a desk. So it makes sense to ensure that we are in a conducive environment. Kalau kamu tengok, first kali dia cerita tentang sitting at a desk. Dia tak cerita pasal work pun. Tetapi lepas tu dia kata conducive environment. Oh, apa conducive environment tu? Environment dia ialah sitting at the desk. And then dia kita a bad working environment. Jadi 3 sentence ini sebenarnya dia cerita dia membuktikan bahawa sebenarnya passage ini dia cerita tentang work. Jadi kalau kamu tengok yang first kali saja nampak macam B itu salah. Tetapi kalau kamu terus baca, dia sebenarnya kohesif ya, dia berkaitan. Jadi B betul. Okay, C, this is the place where we get sick most often. Betul ke salah? Most often. This is the place where we get sick most often. Ini ialah tempat yang kita paling selalu dapat sakit. Salah ya, confirm salah. Especially kalau guna most itu ya. Ada tempat lain yang jauh lebih teruk. Jadi jawapan dia ialah B. Okey, jadi kita dah buat 5 soalan so far. Jadi cikgu harap kamu faham lah ya macam mana nak menjawab soalan apabila kamu dah duduk dekat SPM tu nanti kan. Kamu dah dapat kertas tu nanti. Inilah cara jawab dia. Kamu baca, kamu ambil key points dan kamu fahami dia punya sentence dia, baca dia punya question dia, fahami dia punya question dia, and then tengok satu. Tak cukup untuk kamu tengok, oh, A salah, B betul, okay, B. And then kamu pergi ke soalan seterusnya. Make sure kamu tahu kenapa kamu betul. Okay, next. Siti Zubaidah Salim, 64, did not let her age stand in the way of realizing her dream to pursue a tertiary education. The grandmother of 7 received her degree in the presence of 12 members of her family who came to witness the convocation. Okay, jadi ini ialah seorang wanita, Siti Zubaidah Salim yang berumur 64 tahun yang dapat dia punya degree umur 64 tahun. The grandmother of 7. Dia dah ada 7 orang cucu. Okay, and then dia punya question dia, a suitable title for the above extract. Apa tajuk yang sesuai? A graduate grandmother, convocation brings joy to grandchildren, or it is never too late to realize your dreams. Okay. Kamu rasa yang mana satu paling sesuai untuk title? Dia nak title ya. Dia nak title. Tajuk. Jadi apabila kamu cerita tentang tajuk, okey, kalau cikgu tengok ada banyak orang jawab C tu. Now, tajuk dia perlu tarik perhatian dan dia perlu sependek yang mungkin. Itu 2 point tajuk. Sependek yang mungkin dan dia perlu menarik perhatian. Kalau kamu letak it is never too late to realize your dreams, ini bukannya tajuk. Ini ialah moral.
moral cerita ini ialah it is never too late to realize your dreams. Itu ialah moral of the story. Tapi a more suitable title ialah a graduate grandmother. Sebab dia menarik perhatian, dan apabila kamu nampak title itu a graduate grandmother, dia tak cerita tentang apa-apa pun. Jadi sesuai untuk kamu, dia senang untuk menarik perhatian. Title yang pendek dan dia macam bila kamu baca title ni, dia kata grandmother, maksudnya seorang nenek, and then graduate, maksudnya seorang graduan, seorang nenek graduan. Jadi apa cerita dia? Jadi dia punya curiosity dekat situ ada. Tetapi C itu bukannya tajuk yang sesuai, sebab first kali dia terlalu panjang, dan sebenarnya dia ialah moral. Ini bukannya title. Ya. Jadi jawapan yang sesuai ialah A. Okey. Cikgu dah bagi tahu dah kenapa C salah. Kenapa B salah, kelas? Kita dah tahu dah kenapa C itu salah, sebab C itu ialah moral. Tetapi kenapa B itu salah? Ada tak orang nak cuba jawab? Sebab kot lah. Sebab B tu info. Ke macam mana? Info macam Fokus B itu betul ke? Kawan-kawan ada sebab dia tak cakap pasal cucu. Apa yang dia tak cakap pasal cucu? Oh, dia tak cakap pasal, sebab cikgu faham apa yang kamu nak cuba nak cakap, tapi kamu tak jumpa dia punya perkataan dia. Jadi sebab artikel ini fokus dia dekat nenek itu. Dia bukannya fokus tentang cucu itu. Ya, walaupun dia sebut tentang cucu itu, grandmother of 7 kan. Maksudnya dia ialah seorang nenek yang bercucu 7. Tetapi dia cerita tentang grandmother. Dia bukannya cerita tentang the grandchildren. Jadi B ini fokus dia salah, ya. Itu jawapannya. Alright. Number 7. All life demands struggle. Those who have everything given to them become lazy, selfish, and insensitive to the real values of life. Jadi maksudnya kehidupan ini memerlukan perjuangan. Mereka yang mendapat kesemuanya diberikan kepada mereka, maksudnya orang yang tak berjuang lah, ya. They become lazy, mereka menjadi malas, selfish, mementingkan diri, and insensitive to the real values of life, dan tidak sensitif kepada nilai-nilai hidup. Okey, jadi the quote above, ya, ini ialah satu quote daripada Pope Paul VI. Ya, Pope. Jadi dia cerita tentang apa? Happiness, hard work, ataupun being sensitive? hard work. Ini senang aja, ya. Dia tak cerita. Ya, dia cerita tentang hard work sebab ada struggle dekat situ, ya, ada struggle. Ya, harapnya tak susah lah. Okay, next. We must encourage all Malaysians to accept Vision Zero. This is the first ever global campaign to improve safety, health, and well-being at work. Vision Zero is not a new target. It is a new mindset. It views all injuries and ill health arising from work as preventable. It's a belief that zero harm is possible. Vision Zero encourages employers to provide safe and healthy work systems. They must also take care of the welfare of their employees. At the same time, workers must give priority to their own safety and health as well as of their colleagues. Okay. Jadi, dia cerita tentang Vision Zero, iaitu sebuah kempen untuk zero. Zero ni maksudnya kosong, kan? Apa yang kosong? All injuries and ill health arising from
work. Maksudnya semua kecederaan dan kesakitan yang datang daripada tempat kerja. Okey. Jadi Vision Zero ni ialah sebuah kempen supaya orang tak sakit apabila mereka pergi kerja. Itu je lah cerita dia sebenarnya kan. Okay, from the newspaper article, we know that there is a move to A, increase productivity at the workplace, B, avoid risky and dangerous jobs, C, prevent workplace accidents. Jadi daripada yang cikgu beritahu tadi, yang mana sesuai? A, B atau C? Kelas. Cuba tengok. A, betul ke salah? Increase productivity. Yes or no? Kenapa no? No. Kenapa no? Sebab dia tak cakap pasal. Sebab Vision Zero tak cerita tentang productivity langsung. Ya, tak ada cerita tentang productivity langsung. Jadi A salah. B, avoid risky and dangerous jobs. Maksudnya ada pergerakan untuk mengelakkan kerja-kerja yang berisiko dan berbahaya. Betul ke salah? Betul. Okey. Kenapa betul? Mana bukti kamu? Yang Vision Zero encourage employees to provide safe and healthy work system. Okey. Betul tak? Alright. Kita tengok dia punya ayat dia. Ayat dia kata avoid risky and dangerous jobs. Mengelakkan kerja-kerja yang berisiko dan berbahaya. Vision Zero ini dia tak cerita tentang kerja-kerja yang berisiko atau berbahaya. Tak. Cuba kamu semua jenis kerja pun ada risiko dia. Semua jenis kerja pun ada dia punya bahaya dia. Ya, tak ada kerja yang tak ada risiko langsung ya. Cuma ada kerja yang lebih berisiko daripada kerja-kerja yang lain. Contohnya macam kalau macam kerja office, mungkinlah risiko dia ialah kamu sakit belakang kan, ataupun kerosakan kepada kamu punya tulang belakang ataupun tulang pinggul kan. Itu ialah risiko untuk orang yang bekerja di office. Tetapi kalaulah katalah kerja kamu ialah seorang electrician yang naik bertingkat-tingkat supaya kamu boleh repair barang elektrik yang dekat tempat-tempat yang sangat tinggi tu, maka risiko kamu ialah jatuh. Ya, jadi ada kerja yang lebih berisiko daripada kerja yang lain. Tetapi semua kerja itu perlu dibuat. Jadi Vision Zero dia bukannya kata kita perlu elakkan daripada pergi kerja tempat yang berbahaya, tak. Sebab kerja itu masih lagi diperlukan. Vision Zero ialah tempat-tempat kerja yang berbahaya dia menjadi tidak bahaya. Jadi jawapan dia sebenarnya ialah C, prevent workplace accidents. Jadi maksudnya kerja tu bahaya macam mana pun, tanggungjawab orang yang bekerja dan tanggungjawab orang yang tanggungjawab bos-bos dia kan, tanggungjawab pekerja-pekerja, tanggungjawab semua orang yang berkaitan ialah memastikan bahawa tempat itu menjadi tidak berbahaya. Itulah artikel ni. Ya, sebab macam mana cikgu tahu? Sebab dia ialah preventable. Prevent ni maksudnya cegah. Preventable ini maksudnya boleh dicegah. Maksudnya tak kisahlah bahaya macam mana pun satu tempat kerja itu, risiko-risiko dia dan kemalangan-kemalangan dia boleh dicegah. Ya, harapnya kamu boleh faham ya. Jadi jawapan dia sebenarnya ialah C. Prevent workplace accidents. Okey. Ada soalan ke? Tak ada.
Alright. Okay, next. Questions 110 or close text. Read the text below and choose the best answer, the best word for each answer, for each space, for each question. Choose the correct letter A, B, C, or D. Okay. Fatimah Abdul Hamid is one of the nation's first female police officers. Today at 82, she looks, looked ataupun looking. Dia punya key dia ialah today. Kalau kamu tengok, jawapan dia semua sama. Jom kita besarkan sikit. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Kalau tak boleh nampak, beritahu ya. Okey. Kalau dia punya dia punya soalan dia, dia punya jawapan dia sama je, look. Tetapi yang mana tense yang betul? Look, looks, looked ataupun looking. Dan dia punya key dia ialah today. Today maksudnya hari ini kan? Sekarang, hari ini. Jadi dia dalam present tense. Okey, jadi sebab dia dalam present tense dan dia ialah seorang sahaja, she seorang sahaja, maka dia jawapan dia ialah B ya, looks. Okay. Over a cup of tea, I asked her what. Okay. What attract her to join the police force? Okay. Mana satu kelas? A, B, C, or D? Attract, attracts, attracted, or attracting? Attract ni maksudnya menarik perhatian ya. Jadi, what attract her to join the police force? Kenapa dia tertarik untuk menyertai pasukan polis? Kenapa C? Kenapa attracted? Hafiz, kenapa jawapan kamu attracted? Oh, A pun ada, B pun ada. Okey. Kalau sekarang ini umur dia 82 tahun, jadi maksudnya dia join polis itu past tense ke present tense, kelas? Apabila dia nak join polis, apabila dia tertarik untuk join polis, past tense ke present tense? Benda tu berlaku sekarang ke dulu? Dulu. Ya. Ain. Past tense. Ya. Past tense ya. Maksudnya benda itu berlaku sebelum waktu penulisan ni lah kan. Jadi sebab benda tu berlaku in the past, maka kita tambah ed di belakang verb itu ya. Sebab itu jawapan dia ialah attracted. Sebab benda ini berlaku di masa lampau, in the past. Okay. The lady looked at me with a smile and answered, I love guns and weaponry. Maksudnya dia masuk polis sebab dia suka pistol, dia suka senjata-senjata macam tu. I almost spat out the tea I was sipping. Dia punyalah terkejut, dia hampir tertumpah dia punya teh itu. I was shocked, saya terkejut. As I did not guess, expect, accept or imagine that answer from her. Okay, jom kita tengok satu-satu. Kita besarkan sikit. Okay, guess. Guess ini maksudnya apa maksud guess, kelas? Teka ya, meneka ya, teka. Expect
Apa maksud expect? Sangkaan. Kalau kata dekat Ya, soalan. menyangka ya. Ya, expect tu maksudnya menyangka. Accept, menerima kan. Imagine, Bayang. Membayangkan. membayang. Okay. Jadi, yang mana sesuai? I did not, saya tidak blank that answer. Jawapannya ialah B. B, ya. I did not expect, menyangka. Now, kalau banyak student dia tersilap expect dengan accept. Ya, expect dengan accept. Jadi cikgu harap kamu take note ya benda ni. Expect dengan accept lain sangat maksud dia, walaupun dia punya cara sebut dia lebih kurang. Dan sebab cara sebut dia tu susah kan, jadi kita student senang confuse. Jadi cikgu harap kamu boleh take note benda ni. Jadi dia tidak sangka jawapan dia ialah I love guns and weaponry. Okay. But then Fatimah is an extraordinary woman. When I asked about her fondest memories in the force, bila ditanya apakah memori yang dia paling suka, apa dia paling sayang dalam sewaktu dia bekerja, she blank for a while. Dia sekejap. Apa yang dia buat sekejap? And answered. Maksudnya dia buat benda ni kemudian baru dia jawab. Apa yang dia buat? She said, she spoke, she thought, she considered. Kalau kita tengok, kalau kata she sat for a while ataupun she spoke for a while, sat dengan